Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Salam perpaduan. Berita terkini dipetik dari Sinar Harian bertajuk Khairi umum jadi ahli UMNO bahagian Sungai Buloh. Berita penuh. Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengumumkan bahawa beliau kini sudah menjadi ahli UMNO bagi bahagian Sungai Buloh, iaitu kawasan yang ditandinginya pada pilihan raya umum ke-15. Khairi yang merupakan timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau itu memaklumkan mengenai perkara tersebut dalam satu video pendek di akaun TikTok BN Sungai Buloh pada Ahad ketika satu majlis di pusat daerah mengundi PDM Saujana Utama Sungai Buloh. Beliau yang juga bekas Menteri Kesihatan itu berkata, keputusan berpindah itu diambil kerana mahu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menjadikan kawasan itu sebagai kubu kuat BN. Saya tidak suka tinggalkan sesuatu yang tidak sampai kesudahannya, sebab saya memang yang macam itulah, agak perfectionist sikit. Kalau dah kalah itu mesti buat sampai menang. Saya tidak suka tinggalkan begitu sahaja dan saya rasa tidak adil kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang ke sini sebagai calon bidaan, terjun berprofil tinggi. Bila tidak menang, lepas itu terus cabut cari tempat lain, katanya. Pada PRU lalu, Khairi yang memperoleh 48,250 undi dalam perebutan kerusi Parlimen Sungai Buloh tewas dengan perbezaan majoriti tipis hanya 2,693 undi di tangan calon Pakatan Harapan PH Datuk R. Ramadan PKR yang meraih 50,943 undi. Soal pemilihan nanti kita bincang adik-beradik macam mana nak buat. Yang penting seperti mana saya sebut tadi, saya datang bukan hanya nak bertanding dan kalah terus hilangkan diri. Tidak. Saya kekal di sini sehinggalah kita menang Parlimen Sungai Buloh, katanya. Parlimen Sungai Buloh yang mula diwujudkan pada tahun 2018 itu dimenangi oleh calon daripada Parti Keadilan Rakyat PKR, Sivarasa Rasia pada PRU 14 dengan majoriti 43,631 undi. Secara tradisinya, kawasan tersebut yang sebelum ini berada di bawah Parlimen Subang itu ditandingi oleh wakil daripada MIC, iaitu salah satu parti komponen BN. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar. Berita panas petang ini dipetik dari My Metro bertajuk dalam sebulan lagi, geng PN yang pertikai saya akan terduduk, Rafizi. Berita penuh. Putrajaya, biarpun menerima kecaman berikutan kenyataan nasihat kepada pengguna, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tidak takut dengan pandangan umum, sebaliknya yakin rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta apa yang disarankan. Beliau berkata, kenyataannya sebelum ini adalah mengenai usaha untuk menyuntik lebih kenjalan harga sebagai satu mekanisme mengawal harga barang selain langka di peringkat pembekal, iaitu melawan monopoli, menambah bakalan dan kawalan harga. Kita juga perlu suntik ganjalan dalam permintaan sebagai satu lagi mekanisme kawalan harga. Kerajaan banyak data harga yang boleh digunakan rakyat. Kita mula dengan yang ini, insya Allah. Sedikit demi sedikit kita kembalikan kuasa pengguna. Jangan takut dengan pandangan umum. Insya Allah rakyat yang rasional akan mula memahami dan ikut serta, katanya menerusi Twitter hari ini. Rafizi berkata beliau juga tidak pernah lari dari perkara kontroversi jika itu menyelesaikan masalah. Masa saya bercakap mengenai Datuk Seri Azmin Ali tahun 2016, penyokong PH Pakatan Harapan maki. Masa saya cakap PH perlu fokus menang lebih 80 kursi untuk jadi blok terbesar Mac 2022, semua gelak dekat saya. Soal harga pun sama, katanya. Beliau berkata dalam sebulan lagi, geng Perikatan Nasional PN yang mempertikaikan semua itu akan terduduk. Sama macam yang terduduk soal lain yang asalnya kontroversi, tapi bila hujahnya dibentang satu persatu, rakyat yang cerdik faham, katanya. Jumaat lalu Rafizi berkata, pengguna perlu berperanan menjadikan penawaran dan permintaan terhadap barangan lebih anjal,
termasuk dengan tidak membeli produk yang dijual pada harga lebih mahal berbanding sebelum ini. Beliau berkata seandainya pengguna tidak membeli atau menggunakan produk yang menawarkan harga yang tidak berpatutan, ia akan memberi gambaran kepada peniaga dan pembekal untuk tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan. Katanya ketika ini biarpun harga barangan terus meningkat, pengguna dilihat masih bersedia membayar.